Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai satu tugasan yang saya telah selesaikan, iaitu mengenai aplikasi model edaran semula di dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran. Baik, okey. Untuk pengenalan, kita sedia maklum bahawa generasi baharu merupakan cerminan masa depan negara. Jadi telah menjadi tanggungjawab bersama dalam melahirkan generasi yang lebih bertanggungjawab serta amanah. Melahirkan generasi baharu yang lebih berpotensi secara menyeluruh dan bersepadu serta seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Kita semua sedia maklum bahawa pendidikan di Malaysia telah mewujudkan suatu usaha yang berterusan dalam memastikan matlamat tersebut tercapai. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara, masyarakat dan keluarga. Jadi saya telah memilih model edaran semula. Model edaran semula yang juga dikenali sebagai model pendidikan mengikut acuan Malaysia telah diperkenalkan buat kali pertama pada tahun 1984. Model ini dapat membantu negara ke arah mencapai matlamat untuk membendung negara ke arah yang lebih baik di masa akan datang supaya negara dapat maju ke hadapan. Edaran semula ini juga bermaksud kehidupan itu ibarat satu lingkaran yang berputar, bergerak dan maju ke hadapan. Baik, justifikasi pemilihan modal. Kenapa saya memilih model ini ialah disebabkan model ini merupakan model yang mementingkan konsep agama, wahyu dan ketuhanan. Saya meletakkan 3 objektif yang perlu dicapai di dalam uji kaji ini. Yang pertama, mengkaji sama ada sistem pendidikan di Malaysia bergerak selari dengan model edaran semula ataupun sebaliknya. Yang kedua, mengenal pasti faktor terbesar yang menghalang matlamat yang ada dalam model edaran semula tercapai. Dan yang ketiga ialah mengenal pasti usaha lain yang boleh diaplikasikan bagi memastikan matlamat model edaran semula dicapai selain daripada memfokuskan dalam bidang pengajaran dan pembelajaran. Okey, metod yang saya gunakan. Metodologi kajian merupakan struktur yang konkret dalam melakukan sesebuah penyelidikan. Di dalam kajian ini, 3 metod yang saya gunakan ialah kaedah temu bual, pengumpulan data sekunder serta perbincangan. Bahagian laporan dan perbincangan ini merupakan bahagian yang membincangkan mengenai hasil dapatan daripada kedua-dua metod yang telah dijalankan, iaitu pengumpulan data sekunder dan juga kaedah temu bual yang dijalankan secara atas talian. Saya bersama responden yang bernama Rohani Binti Musa yang merupakan seorang pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah PPD Kerian. Soalan pertama yang saya ajukan kepada responden ialah mengenai wajarkah waktu pembelajaran bagi mata pelajaran pendidikan Islam di sekolah dipanjangkan. Soalan ini dibuat bertujuan untuk memastikan
objektif yang dinyatakan di dalam model edaran semula tercapai. Responden menyatakan pendapatnya bahawa tidak ada salahnya sekiranya sistem pendidikan di sekolah kebangsaan memberikan penekanan yang lebih di dalam mata pelajaran agama Islam. Dalam pada masa yang sama, juga menekankan terhadap pelajaran umum yang lain seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan lain-lain. Tidak diabaikan supaya mereka tidak ketinggalan di dalam pelajaran yang lain selain daripada pendidikan Islam. Di samping dapat menguasai semua mata pelajaran lain, kerana jika mahu maju, rakyat Malaysia bukan sahaja perlu ada pendidikan yang baik dalam soal agama sahaja. Itu jawapan daripada responden bagi soalan yang pertama. Soalan yang kedua ialah, adakah faktor keterampilan guru-guru di sekolah menyumbang kepada pembentukan sahsiah para pelajar dari segi agama dan rohani? Objektif soalan ini ditanya adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor lain yang menyumbang ke arah kegagalan dalam mencapai matlamat selaras dengan model edaran semula. Responden menyatakan bahawa tenaga pengajar seperti guru ingin rupa yang cantik, pakaian yang segar dan sentiasa mengikut trend-trend terkini dalam berfashion. Namun sedikit sebanyak daripada trend-trend tersebut tidak berlandaskan konsep syariah yang telah ditetapkan di dalam agama Islam seperti melabuhkan tudung hingga menutup dada dan tidak menampakkan bentuk tubuh badan bagi kaum wanita. Sekaligus perkara tersebut menyumbang kepada pembentukan sahsiah para pelajar kerana di sekolah mereka menjadikan guru sebagai contoh tauladan untuk diikuti. Baik. Soalan yang seterusnya ialah, siapakah yang bertanggungjawab dalam menerapkan ilmu-ilmu agama dan sahsiah dalam diri seseorang, sama ada ibu bapa ataupun guru? Jadi responden yang juga merupakan ibu kepada 5 orang anak ini berpendapat bahawa ibu bapa merupakan insan yang bertanggungjawab seawal bermula dari dalam kandungan lagi dalam memberikan pendidikan yang sempurna kepada anak-anak. Di dalam agama juga jelas bahawa ibu bapa dituntut dalam mendidik anak-anak. Antara hadis yang menuntut ibu bapa untuk mendidik anak-anak ialah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang bermaksud, suruhlah anak kamu mengerjakan solat apabila ia telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika enggan mengerjakan solat sedangkan mereka telah berumur 10 tahun. Jadi responden menyatakan pendapat bahawa guru-guru hanyalah sebagai pemantau anak-anak ketika mereka ke sekolah. Dan kita ke bahagian kesimpulan. Pelbagai pihak harus menumpukan tanggungjawab masing-masing agar matlamat ini tercapai. Kerana dalam usaha mencapai sesuatu matlamat yang besar, kita tidak seharusnya memberi penekanan di dalam bidang pengajaran dan pembelajaran sahaja. Jelas sekali model edaran semula ini tidak hanya tertumpu kepada kejayaan di dalam pembelajaran sahaja, ia juga melibatkan pembentukan sahsiah yang terpuji dengan melahirkan insan kamil yakni sempurna. Jadi ini sedikit sebanyak bahagian rujukan yang saya lakukan dalam kajian ini. Dan ini pula merupakan lampiran. Gambar di atas menunjukkan sesi temu bual yang dijalankan bersama responden secara atas talian menerusi nota suara WhatsApp. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.